Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Qala Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, wa ila ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami kita, isteri kita, anak kita, mentua kita, menantu kita dan cucu kita, khususnya kepada mereka-mereka yang sakit di Qaryah Pengkalan Batu, umumnya umat seluruh alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya, inayahnya, kita sama-sama dalam satu majlis ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan dalam karya kampung ni. Allah Subhanahu wa taala turunkan nusrahnya dalam kampung ini. Allah Subhanahu wa taala permudahkan seluruh kehidupan kita dalam kampung kita ini, agar semua di kalangan kita akan meletakkan yang nombor satu, hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah sifatnya pemurah, Allah sifatnya pengasih. Jadi kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan semua sifat-sifat yang baik ini kepada kita. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat yang disebut mazmumah itu tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berbicara dengan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kenapa saya suka bawa kitab ni, tuan-tuan? Kerana sedikit latar belakang biodata Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni. Beliau ini satu ketika dulu masa umur 4 tahun ada penyakit yang ditimpa atasnya, penyakit cacar. Disebabkan penyakit cacar tu, tuan-tuan, beliau ini buta matanya. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok pada susul galur nasab daripada Abdullah Alwi, Muhammad Abdullah dan seterusnya, sampailah ke nasab yang hampir terakhir Fatimah Az-Zahra. Dan kemudian tentunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Jadi kita kena melahirkan rasa seronok, suka dengan kedatangannya bulan yang sangat mulia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal. Itu di antara catatan-catatan yang telah pun dilakukan.
dan kita akur dan kita terima Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi, dan bulan ini adalah bulan-bulan kelahiran Nabi. Jadi kita senantiasalah melafazkan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abadan walakinnallahu yuzakki man yasha wallahu samiul alim. Sadaqallahul azim. Dan kalaulah tiada kemurahan Allah dan rahmatnya kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Akan tetapi Allah menyucikan orang-orang yang disukainya, dan Tuhan itu maha mendengar, maha tahu. Surah An-Nur ayat 21. Awal mukadimah pun saya dah sebut, Allah ni sifat dia pemurah, Allah ni sifat dia pengasih. Allah ini melingkungi rahmat yang sangat besar kepada alam ini, bahkan kepada kita semua. Bahkan bukan saja kepada kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di dalam muka bumi ini, semuanya telah diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung zat Azza wa Jal kepada kita. Itu sebab kita kena melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena melahirkan rasa syukur. Dalam ayat ini dia sebut, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Maknanya apa? Bersih kalau ditafsirkan sedikit, bahan yang dapat saya sampaikan. Bila sebut bersih, mana semua kita ini dalam keadaan berdosa. Tak ada yang sesempurna je. Itu sebab ada dapatan hadis yang sahih, Nabi pesan kepada umat dia, bacalah istighfar. Baca istighfar. Ini amalan, ini satu sudut ilmu. Baca istighfar untuk diri sendiri. Sebab semua sedia maklum, Nabi yang maksum, Nabi Hatamul Anbiya, Nabi Sayyidul Mursalin, istighfar saja dengan Allah antara 70 dan 100. Itu sebab kata sarjana Islam, untuk kita beristighfar ini tak boleh istighfar 100, tak boleh. Digalakkan kita ada azam untuk istighfar satu hari 1000 istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada banyak dapatan menyebut istighfar yang kita sebut ni tadi, dia mempunyai berbagai-bagai kemudahan, berbagai-bagai barakah yang kita akan dapat. Buat, baru akan dapat hasil dia. Sebab benda ni kena istiqamah kita melakukan. Kalau kita buat hari ni, besok tak ada, hari ni buat, besok tak ada, tak. Dia kena buat istiqamah. Itu sebab dalam salat pun begitu. Ketika kita perform the salah, kita pun kena melakukan dalam keadaan istiqamah. Begitu juga dengan amalan-amalan ni. Amalan-amalan yang serupa ini juga kita kena buat dalam bentuk istiqamah. Amalan infradi dia panggil, sendiri-sendiri. Sebab kita akur, kita banyak dosa. Cara untuk kita menghapuskan, menghilangkan dosa kita ni, tak lain tak bukan dengan kita istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Seterusnya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini ada diceritakan bahawa seorang hamba Allah, mereka ini, orang ini telah beribadat kepada Allah Ta'ala hampir selama 500 tahun lamanya. Hari ni kita pun tak hidup 500 tahun. Kita pun tak hidup 500 tahun. Tapi dalam kitab ini dikisahkan seorang hamba Allah
beribadat kepada Allah 500 tahun lamanya. Pada hari kiamat nanti Allah berkata kepada dia, fulan bin fulan, masuklah engkau ke dalam syurgaku. Masuklah. Tapi si fulan yang beribadat 500 tahun ni, dia tanya balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Boleh tak wahai Allah, engkau semak, engkau nilai ibadat aku ini 500 tahun, layak atau tak layak aku masuk syurga engkau? Bila dia mengajukan dialog itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah menilai satu nikmat sahaja. Dalam kitab ini disebut nikmat mata. Bila ditimbang nikmat mata dengan nikmat, dengan ibadat dia 500 tahun itu, jauh lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Berat. Jadi dia kalau timbang, bila timbang yang mana berat, maknanya dia tak boleh masuklah syurga. Kan? Timbangan pahala tu sepatutnya mesti lebih banyak daripada dosa. Jadi bila ditimbang, berat lagi nikmat mata ni. Berat lagi nikmat mata ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat, masukkanlah fulan bin fulan ni ke neraka. Barulah fulan bin fulan ini merasakan kesilapan besar. Dia kata, wahai Allah, ampunilah aku wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Disebabkan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Tersebut daripada awal, Allah ni sifat dia pemurah, pengasih. Allah sediakan syurga untuk hamba-Nya. Allah juga ciptakan neraka untuk hamba-Nya. Tapi jauh daripada seluruh kehidupan ini, Allah nak kita semua masuk syurga. Bahkan Nabi SAW juga mahukan kita masuk syurga Allah SWT. Sebab ada dalam dapatan Dustur Al-Hayat dalam Al-Quran disebut, di antara maksudnya dia kata apa? Wahai Allah, kata Nabi SAW, wahai Allah, kalaulah engkau hendak menyaksanya, kalaulah engkau nak masukkan mereka ini di dalam neraka engkau, wahai Allah, mereka itu memanglah hamba kepada engkau, tetapi mereka ini adalah umatku. Mereka ini adalah umatku. Itu sebab kalau kita ambil sedikit, kita cerita sikit tentang sirah Nabi SAW, tuan-tuan. Satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang jumpa Nabi. Dia beritahu pada, sangat excited dia. Dia sangat excited. Dia kata, wahai Muhammad, aku mencintaimu seperti mana aku mencintai diriku. Dia kata. Ini Sayyidina Umar cakap ni. Nabi ketika itu lantas menjawab, wahai Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya keimanan kamu belum lagi sempurna. Allahu Akbar. Itu sebab saya tanya balik tuan. Kita ni seronok, suka dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ni. Kita sayang Nabi di mana? Di mana sayang kita? Di mana letak sayang Nabi kita ni? Adakah kita sayang Nabi di mulut? Minta maaflah, saya masih lagi pakai mask ini. Bukan apa tuan-tuan, saya pakai mask, saya merasakan keselamatan memakai mask itu. Ada usaha untuk saya datang dekat sini dan beri sedikit kuliah sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya berkuliah di banyak tempat, tuan-tuan. Hari ini, semalam di sini, pagi tadi di sana, tengah malam dia di sini, besok pagi di sana, lusa tengah maghrib di sana. Nampak tuan-tuan? Jadi saya tidak pasti dalam keadaan kelompok yang besar-besar yang saya jumpa ni. Saya khawatiri saya mungkin di antara orang yang membawa virus yang sifatnya subjektif. Jadi untuk langkah keselamatan, saya pakai dan saya berdoa dengan Allah, mudah-mudahan sepanjang saya menelusuri karier dakwah ini, tuan-tuan yang mendengar pun juga bukan saja harus pakai, wajib pakai. Bukan kerana kita takut makhluk tu,
Usaha kita untuk mengelakkannya, itu Allah nak bagi pahala. Usaha kita nak mengelak daripada penyakit, Allah nak bagi pahala. Contoh tuan-tuan, pagi tadi saya berkuliah di salah sebuah masjid, kuliah subuh. Seorang AJK masjid beritahu saya, ada kenalan dia, anak dia, bapa dia, mak dia. Mak dan ayah dia ni duduk dalam rumah, tak keluar-keluar. Allah Akbar. Kemudian mak dan ayah dia ni dalam keadaan sakit, macam demam, badan tak sihat kan? Dua-dua anak ni bawa mak ayah dia pergi hospital. Pergi hospital, doktor cek positif C19. Astagfirullahalazim. Itu sebab saya cakap tadi, disebabkan wabak ni tak nampak. Bila dia tak nampak, dia satu benda yang subjektif. Jadi kita kena senantiasa meletakkan keselamatan atas diri kita, atas keluarga kita, mesti nombor satu. Sebab ingat pesan saya tuan-tuan, apa pun yang kita buat dalam bentuk usaha untuk mengelakkan daripada semua musibah ini, Allah nak bagi pahala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalaulah dah ditakdirkan, apa boleh kita buat? Itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian itu. Bukan rasa macam rasa kuih tuan-tuan. Kuih cokodok macam mana rasa dia, kuih ku macam mana rasa dia, kuih keria macam mana rasa dia. Bukan tuan-tuan. Merasakan mati ini dan tak boleh lagi hidup kembali. Jadi itu sebab kenapa saya terus saja menggunakan mask ini, walaupun dia tidak begitu selesa kepada saya. Wallahu a'lam bissawab. Saya sambung balik tadi. Ketika Sayyidina Umar bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Sayyidina Umar, belum sempurna iman kamu." Kalau macam tu, macam mana nak sempurna iman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Umar, kalaulah kamu nak menyempurnakan iman kamu kepada aku, hendaklah engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri." Allahu Akbar. Barulah sempurna iman kau. Sayyidina Umar tunduk, bangkit kembali, terus melafazkan, "Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri." Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebenarnya kita tuan-tuan, Nabi bukan nak kita cintai dia tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Nabi tidak perlu kita mencintai dia tuan-tuan. Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri peraturan kat situ tuan-tuan. Allah dah beri peraturan. Allah ciptakan hati kita. Lepas Allah ciptakan hati, Allah cipta manusia itu sendiri, lalu digabung, dijalinkan kedua-duanya sekali. Lalu Allah beri satu peraturan, hendaklah kamu mencintai aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai nabiku. Itu sebab dalam hadis disebut, tidak sempurna iman seseorang kamu jika kamu tidak mencintai aku dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peraturan. Kemudian barulah kita mencintai, mengikut pensyariatan ibu kita. Jangan lupa tu, ibu kita tu disebut 3 kali, bukan sekali, 3 kali. Kemudian turutan yang berikutnya, ayah kamu. Itu sebab Nabi pesan untuk kita hidup dalam dunia ni, wa imah. Saya selalu sebut tentang, bukan saja di sini, bukan saja di mana-mana. Selama mana kita hidup, untuk kita menjalani kehidupan ini dengan penuh aman, damai, selesa, bahagia, barakah dan sebagainya, jangan sekali-kali kita lupa doa kepada kedua ibu ayah kita. Setiap hari mesti wajib doa. Wa imah mereka sudah tidak ada lagi. Itu benda saya tinggalkan kepada tuan-tuan.
Mudah-mudahan kita, Allah SWT letakkan kepada diri kita suatu nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya dalam kitab ini disebut, pasti ada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalan. Baiki amalan kita. Jangan hari ini amalan kita sembahyang, okey baik, lepas tu ada tak sembahyang sunat? Ada tak zikir? Tambah lagi amalan lain, tambah lagi amalan lain, tambah lagi amalan lain. Sebab hubungan kita dengan Allah ini mesti senantiasa rapat. Bila kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah pun akan dekat dengan kita. Itu sebab kalau kita tengok orang alim tu, orang alim, padanya kehidupan sangat mudah. Sangat mudah. Jauh dengan saya ni, jauh tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan, saya selalu sebut tuan-tuan, saya kira tuan-tuan jauh lebih alim, jauh lebih saleh daripada saya tuan-tuan. Saya hanya sekadar nak berkongsi je. Yang baik tuan-tuan terimalah tuan-tuan. Yang tak baik tuan-tuan jadikan dia tauladan dan sebagainya. Orang alim ni dia hidup dalam dunia senang gitu tuan. Apa dia buat? Ada makan dia makan tuan-tuan. Tak ada makan dia puasa. Agak-agak siapa boleh buat macam tu kat sini? Bilal boleh buat? Bilal boleh? Bilal Yunus boleh? Saya rasa Bilal Yunus boleh. Tapi saya tengok Bilal Yunus pun makin lama makin sihat nampak dia. Kan? Ada dia makan, tak ada dia puasa. Itu sebab Nabi SAW tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, sirah-sirah sikit tuan-tuan. Bulan ni bulan Rabiul Awal tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, beberapa kali Nabi balik. Nabi bertanya dengan Umairah. Dia tak panggil ya Aisyah, dia panggil ya Umairah. Ada apa untuk aku makan? Ya Umairah jawab, ya Rasul, maafkanlah aku, tidak ada apa-apa yang hendak aku siapkan untuk engkau makan. Jawab Nabi apa? Kalau begitu ya Umairah, tidak mengapa, aku berpuasa. Sifat Nabi SAW. Itu sifat Nabi. Nanti orang itu Ustaz ambil sifat Nabi. Nabi mana kita boleh ikut Ustaz? Tadi dah saya sebut. Ada Khalaf, ada orang alim, ada orang alim, ada banyak, ada orang alim bersama kita ni tuan-tuan. Banyak ada orang alim bersama kita tuan-tuan. Orang alim hidup dia senang dia. Ada makan dia makan, tak ada makan dia puasa. Lepas ni sekarang mak ada kat sana kan? Mak Ngah ada, Mak Utih ada, Mak Usu pun mungkin ada kat sana. Balik sekarang, kalau suami balik, kalau suami ada tak boleh lah. Suami tak ada. Balik-balik rumah dia, suami cakap, ada apa nak makan? Okey bang, minta maaf, hari ni tak ada apa kita nak makan bang. Boleh tak kalau abang berpuasa? Agak-agak boleh. Siapa kat sini boleh? Bukan tuan-tuan je tak boleh, saya pun tak boleh tuan-tuan. Saya sendiri pun tak mampu tuan-tuan. Sebab kita dah dilatih, lazimnya sebegitu. Itu sebab kita kena senantiasa meningkatkan amalan lagi dan lagi. Yang seterusnya kita bergantung kepada Allah, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ni Allah punya. Kalau dunia ni Allah punya, siapakah zat yang maha agung yang boleh kita minta bantuan selain daripada orang lain? Pastinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab hubungan kita dengan Allah mestilah sampai sesampai-sampainya. Itu sebab kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, dia kata apa? Denganmu kita tidak boleh sampai, sedangkan kami berhajat kepadamu. Denganmu kami tidak boleh sampai, tanpamu kami tidak boleh sampai di mana-mana pun. Yang itu kita kena sentiasa beritahu dalam diri kita, ya Allah, aku ni lemah ya Allah. Aku ni ya Allah, kawan-kawan aku pun tak nak kawan dengan aku ya Allah. Aku pun tak tahu kenapa ya Allah. Sentiasa sebut, ya Allah, kau campakkanlah perasaan kasih sayang kepada seluruh kawan-kawan aku ni ya Allah. Kau berikanlah kepada mereka kesihatan ya Allah. Kita kena doa selalu. Supaya dengan kita doa selalu tu nanti insya-Allah Allah SWT campakkan
belas kasihan orang lain kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari tuan-tuan, satu orang daripada Bani Israel, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan risau tuan-tuan, saya pun dosa banyak, amalan pun kuat tuan-tuan. Selalu saja mohon keampunan dengan Allah, supaya Allah ampunkan saya, supaya Allah akhirkan kalam saya dengan kalimah la ilaha illallah, supaya Allah akhirkan kalam saya dengan husnul khatimah. Saya juga doakan untuk semua tuan-tuan yang ada dekat sini dan tuan-tuan yang ada di luar sana yang tidak ada di dalam majlis ini pun sama, dan umat seluruh alam. Dua, supaya semua kita ini akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah, akhir kalam dengan husnul khatimah, supaya kebaikan yang baik itu nanti tersebar luas, gelombang-gelombang kebaikan itu. Satu hari seorang Bani Israel telah membunuh 100 orang. Dia dah bunuh 100 orang, dah bunuh. Ketika itu dia jumpa dengan pendeta-pendeta atau ketua-ketua agama ketika itu. Ini sebelum datangnya pensyariatan kan, Bani Israel jauh-jauh. Nabi pun belum lahir lagi tuan. Lalu apa kata salah seorang Fulan bin Fulan ni daripada Bani Israel yang dah membunuh orang 100 orang ni, dia berjumpa dengan ketua-ketua agama dia ketika itu. Lalu ketua-ketua agama dia kata, boleh tak Allah mengampunkan dosa aku sebab aku dah bunuh 100 orang? Jawab ketua-ketua agama ketika itu, boleh, dengan syarat engkau mesti meninggalkan tempat ini dan engkau bertaubat untuk tidak melakukannya. Jadi dia ikut. Dalam perjalanan dia keluar daripada tempat itu, akhirnya dia meninggal dunia. Dipanjangkan ceritanya, apabila saja dia meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengampunkan dosanya. Dia bunuh orang kisas berkisas tuan-tuan. Kalau hari ini kisas berkisas, bunuh, jawabnya bunuh. Itu sebab kita ada mahkamah syariah, kita ada mahkamah sivil, kita ada mahkamah yang menentukan segala-galanya. Bunuh hukumnya bunuh. Bunuh manusia kepada manusia haram hukum dia. Berdosa besar. Ini saya ceritakan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini, kita sama-sama dapat memperbaiki lagi dan lagi amalan kita untuk masa-masa yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Syekh Abu Said Al-Qaras, apa dia kata? Syekh Abdul Qais Al-Qaras yang dia kata apa? Syekh Abu Said Al-Qaras dia kata apa? Sesiapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, maka ia adalah seorang yang membuang masa. Tuan-tuan, siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, maka dia adalah seorang yang membuang masa. Satu. Dua, dan sesiapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa amalan pula, maka ia adalah seorang yang berangan-angan kosong. Pergi balik kena je tuan-tuan, pergi balik kena. Ustazah pun ada cakap tuan-tuan, sembahyang pun masuk neraka wail. Apatah lagi kalau tak sembahyang, wa iya na'udzubillah. Itu sebab apabila kita beramal, apabila kita melakukan amalan, hendaklah paling utama, kata sarjana Islam, kata ulama, hendaklah kita meletakkan keikhlasan itu nombor satu. Saya selalu sebut macam tu, selalu saya lagi dan lagi saya sebut, sebab saya khawatir tu kan. Saya khawatir saya datang pergi mengajar sana pergi mengajar, saya tak ikhlas. Saya risau, sangat-sangat risau. Ya Allah, saya sebut banyak kali, ya Allah kau ikhlaskan aku, ya Allah kau ikhlaskan aku, ya Allah kau ikhlaskan aku. Sebab apa? A'da aduka nafsukal lati baina jambaik,
Syaitan dan nafsu ni cukup jahat, tuan-tuan. Dia akan berpusing 360 darjah. Yang saya ni, yang dimusik, yang diganggu ni bau, kalau level polis lah kan, dia bau constable. Tahu? Mam, bau constable. Dia bagi aku constable dia cocok menyentuh dia. Dia suruh aku hilang, dia suruh aku tidak ikhlas, dia suruh aku bau, dia hantar kau constable. Tapi imam aku rasa mungkin dia hantar kau sarjan. Kau sedikit tinggi daripada aku. Beza, tuan-tuan. Dia bergantung kepada amalan kita, tuan-tuan. Sebab kita takut. Itu sebab kita rasa risau. Kerisauan ni kita kena ada. Sebab tu kita kena senantiasa beritahu dengan Allah betapa besar, betapa pentingnya untuk kita senantiasa meletakkan keikhlasan apabila kita beramal. Kalau kita tak beramal, kita beramal tanpa letakkan keikhlasan, inilah jadi dia. Kita beramal, tapi akhirnya sampai dekat sana tak ada apa-apa pun. Zero, kosong. Itu yang kita risau. Apatah lagi kalau dia tak beramal. Kalau dia tidak beramal, dah tentu-tentulah kosong. Dah tentu-tentulah kosong. Nanti mungkin tuan-tuan akan tanya dengan saya, hidup ni tuan-tuan, kita ada mata, kita boleh tengok, tuan-tuan. Kita boleh tengok ada beberapa kategori. Kalau dia orang kafir, kita tengok, orang kafir ni kaya, kan? Dia bukan orang Islam tapi dia kaya, rumah ada, berkereta ada, perniagaan berjaya semua. Aku ni sembahyang itu aku pun tak ada apa-apa pun, biasa je. Kadang-kadang benda ni bermain dalam fikiran kita, tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni bermain dalam fikiran kita. Begitu juga kita bersama kita je. Kita bersama kita pun kita akan rasakan Fulan bin Fulan, kita pula nilai dia. Fulan bin Fulan ni pun semayang kat masjid pun tak ada, tapi tengok rumah besar, kereta besar, isteri besar, semua besar. Semua besar. Tapi aku yang macam dia pun tak boleh dapat macam dia. Jadi kita diganggu banyak gangguan. Sebenarnya, tuan-tuan, Allah dah janji. Allah ni sifat dia pemurah. Allah ni sifat dia mengasihani. Allah dah janji, semua hamba-hamba aku ini aku akan berikan segala-galanya. Bukan kerja kita, kerja Allah bagi. Jadi itu sebab kalau kita lihat orang bukan Islam, dia bahagia, dia gembira, biarkan je lah, sebab memang Allah bagi. Tetapi kita kena ingat, mereka-mereka yang bukan orang Islam ini, dia tidak masuk dalam syurga Allah, bahkan masuk ke neraka Allah. Tapi berbeza dengan orang Islam. Orang Islam dan orang Islam, kan? Nanti kan ada dia berkata-kata, aku tak buat pun yang ni. Malah pula dia kata, kau tak payahlah pergi masjid. Mam, kata ayah pergi masjid. Mam, kau dapat apa? Kau pergi masjid kau dapat duit, dapat 100. Kata kau datang ada, dapat. Aku pun tak ada. Kau pergi kerja. Banyak gangguan tu, tuan-tuan. Banyak gangguan-gangguan tu akan datang. Sebenarnya orang-orang yang macam ini Allah tetap juga beri. Tapi kita jangan lupa, dalam bab usul fiqh ataupun disebut dalam manhaj yang lain, dia kata mereka-mereka yang Allah bagi, mereka ni tak mungkin lalai sikit lah, cuai sikit, semayang pun cuai, lalai dan sebagainya, tapi Allah bagi. Tapi jangan kita lupa bahawa Allah beri dia dalam keadaan istidraj. Allah beri, tapi Allah tak reda. Apalah artinya hidup kat dunia ni kalau Allah beri sesuatu pada kita tapi Allah tak reda? Rugi kan? Sangat-sangat rugi. Lebih baik Allah beri apa yang Allah reda pada kita, supaya kita selamat. Bukan saja kita selamat, kehidupan kita juga selamat. Itu sebab kita kena sentiasa meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa saja perkara yang kita buat. Apa saja perkara yang kita buat dalam hidup ini, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Saya nak tinggalkan di kesimpulan ni, insya-Allah ada kesempatan sikit lagi. Saya nak tinggalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebut kemurahan,
dan sebut untuk kita Allah ampunkan dosa. Satu hari dalam satu hadis disebut Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Apa katanya? Wahai Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, dia kata, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan, dengan engkau melakukan amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa engkau. Allah akan ampunkan dosa engkau. Kalaulah Allah merezekikan engkau untuk melakukan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa engkau yang dulu. Dosa yang lama dulu. Dosa yang dulu-dulu. Oi, ada syukur dosa dulu-dulu pun boleh tahan. Banyak dosa. Saya buat baik, orang buat dosa. Saya buat baik, orang buat dosa. Itu masa aku sekolah kat sekolah Munshi dulu. Ingat lagi 45 tahun yang lalu, aku tegur seorang pelajar tu, kenapa kau isap rokok? Kan rokok tak boleh isap. Zaman saya dulu orang dah isap rokok tau. Pelajar-pelajar dah isap rokok. Kenapa kau isap rokok? Tak ke rokok ni merosakkan diri kau? Pun tak boleh kau. Kebetulan saya pula kena in charge jaga. Maklumlah aku pengawas sekolah. Beritahu pula. Dia kata, apa ni sikit ni hal kau persibuk, kau pergi ambil lantak lah kau. Tak boleh. Saya dah diamanahkan kat sini. Jadi kalau kau rokok lagi kat sini, hari ni aku maafkan kau. Akan datang kalau kau isap aku dapat, aku tangkap kau. Saya cakap macam tu. Sebab saya kena report. Saya kena buat catatan. Lepas daripada itu tuan-tuan, lepas daripada itu heboh. Dia kata apa? Bila aku sampai, Ustaz dah sampai dulu. Dia kata aku 45 tahun yang lalu tahu. Nak masin mulut ni, tu jadi ustaz. Tapi sebenarnya aku bukan ustaz, Bilal. Aku baru nak start. Dosa kita yang lama banyak dah. Itu sebab kata Nabi SAW, Allah akan ampunkan dosa kita yang lalu, dosa kita yang akan datang, dosa kita yang besar, dosa kita yang kecil. Tuan-tuan, saya tinggalkan ilmu ini untuk tuan-tuan. Boleh amal, teruskan. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kata Nabi dalam hadis itu, hendaklah engkau melakukannya setiap hari. Tak boleh setiap hari. Setiap hari Jumaat. Boleh tak setiap Jumaat? Oh, tak boleh. Saya Jumaat nak jadi imam lagi, nak jadi pemantau lagi. Mana masa ni, tak sempat ni, kan? Fine. Tak boleh setiap hari Jumaat. Buat sebulan sekali. Sebulan sekali pun tak boleh. Buat setahun sekali. Oh, itu dah lama, itu dah okey dah tu. Oh, boleh setahun sekali. Tak boleh juga buat setahun sekali. Buat seumur hidup engkau sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau buat, Allah Subhanahu wa taala dengan izin, kemurahan dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa engkau. Lalu Nabi melanjutkan pertanyaan itu. Hendaklah engkau perform the salat tasbih. Berdiri, selepas baca Fatihah, bacalah 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. The whole of first salah 70. 70 1 time 4 maknanya 300 yang kau lakukan pada waktu malam. 4 rakaat sekali salam, 2 rakaat 2 kali salam, dan pada siangnya buat 4 rakaat sekali salam. Kalau ini yang kau lakukan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan mengampunkan dosa kau. Saya yakin dan percaya semua kita, termasuk saya, dah pun direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang sunat tasbih ini. Bila
pada bulan Ramadan. Paling tidak pun sekali ketika kita qiyamul lail. Betul tak? Paling tidak pun sekali. Maknanya yakin dan percayalah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita pada setiap tahun kita dapat bangun untuk qiyamul lail di mana-mana institusi masjid yang ada buat. So lepas ni ikut program ni, diikuti. Mudah-mudahan apabila kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, maka kita dah berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sama-sama dapat ambil iktibar. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shif anni minal bala' wal quruna wal waba' wal fasha ma la yakshifu ghairuh. Allahumma inna minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.